Hei Arsenal ni pun, nak botol pun botol lah game week 38. Ni awal lagi mak nak botol. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak review beberapa game EPL yang telah pun berjalan. Nampaknya peluang pasukan Arsenal untuk menjuarai EPL semakin tipis. Dan kalau next game pasukan Manchester City berjaya dikalahkan, mungkin Arsenal akan ada harapan lagi. Dan kita tengok siapa oponen yang mereka akan jumpa. Oh, Chelsea. Tahniah Manchester City juara EPL. Secara matematik, pasukan Arsenal masih lagi berpeluang untuk juara EPL, tapi sangat-sangat tipis. Dan antara game yang kita nak review lagi, Chelsea seri dengan pasukan Nottingham Forest. Aku nak kata Chelsea ni, mereka ni memang main game beda nak habis musim je. Sebab kalau mereka menang semua game lepas ni pun, mereka akan stay dekat tempat mereka. Tapi kalau mereka kalah, mereka kena kutuk dengan fan mereka lah. Bagi aku better menang lah. Tapi lepas ni Chelsea pun game tough-tough juga. Tapi mereka seri dengan pasukan Nottingham Forest. Pasukan Newcastle United pula telah diikat oleh pasukan Leeds United. Bagi aku good job untuk pasukan Leeds United berjaya ikat pasukan Newcastle United dengan jaringan 2 sama. Dan Man City sekali lagi seperti biasa, mereka dalam dunia mereka tersendiri kali ini. Dulu aku pernah cakap Arsenal dalam dunia mereka tersendiri. Rupa-rupanya dunia Arsenal duduk tu dunia Manchester City. Mereka duduk sat je. Menang 3-0 dengan pasukan Everton. Haaland siap kena tukar nombor dekat book dia tau. Dia terskor satu lagi. Persaingan MU dengan Liverpool pula nampaknya semakin hangat. MU dan juga Liverpool menang dalam match week kali ni. Dua-dua dapat clean sheet. So kita dah banyak membebel lah ni. Kita masuk game pertama, Chelsea dengan pasukan Nottingham Forest. Walaupun Chelsea yang pegang game, tapi setiap kali pasukan Nottingham Forest dapat bola, akan ada ancaman yang mereka bagi dekat pasukan Chelsea. Aku suka tengok flow bola dan juga counter attack pasukan Nottingham Forest. Memang nampak sangat efektif. Dan awal ni berjaya mendapatkan gol pertama untuk pasukan Nottingham Forest. Bagi aku tu mistake memang mistake Edouard Mendy lah. Sebab raja goalkeeper ni tangkap bola, tapi Edouard Mendy ni macam nak tangkap kepala orang. Dan lah kali dapat dekat awal ni tanduk macam tu je. Sebab bagi aku sayang lah, defense pasukan Chelsea dalam game ni boleh kata solid, tapi goalkeeper pula buat hal. Tapi satu improvement yang Chelsea buat start daripada game lepas yang mereka menang dengan pasukan Bournemouth adalah attacking flow mereka nampak lebih baik. Sebenarnya attacking flow mereka waktu Graham Potter dah bagus dah, cuma tak ada finishing. Tapi bila main Lampard, attacking flow mereka teruk. Game lepas baru okey sikit. Dan game ni pun nampaklah attacking flow pasukan Chelsea nampak lebih teratur. Dan akhirnya Sterling berjaya mendapatkan 2 gol pantas untuk mengancam pasukan Nottingham Forest. Bagi aku finishing yang cukup baik untuk Raheem Sterling, dan ni boleh kata menampaklah semua fan-fan Chelsea yang kutuk dia musim ni. Tapi itulah musim ni memang betul lah dia tak perform. Tapi bagi aku Sterling adalah seorang pemain bagus. Kita dah tengok bakat dia bersama Liverpool dulu dan juga pasukan Manchester City. Dan aku rasa ni pendapat aku lah, mungkin nampak akan kata aku mabuk todi ke apa kan. Tapi bagi aku, kalau Chelsea nak pilih certain player untuk bina skuad di sekeliling dia, aku rasa Sterling adalah antara pemain pilihan. Awal ni dah start dapat ontak dengan pasukan Nottingham Forest tau. Kalau hampa nak tahu musim ni, dia dah skor 8 gol dah. Tapi 4 gol daripada 8 gol yang dia skor pada musim ni, 4 gol tu adalah daripada 2 game last dia. 2 gol lawan Chelsea, 2 gol lawan dengan Southampton. Tapi itulah hujung-hujung baru nak perform. Mungkinlah kalau dia kekal kat EPL, next season dia akan boom lah. Tapi overall bagi aku game ni memang deserve untuk seri. Sebab Chelsea midfield dia pun tak cukup solid. Enzo dalam game ni pun nampak kurang jugalah. Banyak passing belakang, banyak passing tepi. Duk belajar dengan Jogiro kot. Dan permainan pasukan Nottingham Forest memang patut dipuji. Dan aku rasa kalau mereka ni terus memainkan permainan macam ni, aku rasa mereka ni deserve untuk stay kat EPL. Kita masuk game kedua, Spurs lawan dengan Aston Villa. Game ni membuktikan yang Spurs being Spurs. Offside sampai 9 kali mat. 5 kali waktu first half apa dah jadi. Walaupun offside track Villa bagus gila, tapi hang tengoklah cara-cara play Spurs nak passing bola lambat gila. Dan game ni hang boleh tengok dengan jelas tau. Pasukan Aston Villa mereka main dengan satu sistem yang betul-betul teratur. Dan pasukan Spurs mereka main individu. Dapat bola raja nak dribble je. Dapat bola tak mau tengok orang dah, tak nak atas je. Kalau lah pasukan Spurs bermain sebagai satu pasukan, kemungkinan mereka ni boleh kalahkan pasukan Aston Villa. Tapi Aston Villa dengan satu sistem yang menarik, mereka ni dapat conquer midfield. Setiap kali mereka dapat bola, mereka ni mudah lepasi pressure pasukan Spurs sebab midfield mereka ada kesefahaman yang cukup bagus. Dan dengan satu cutback je, Jakub Razak berjaya skor. Second half pula free kick yang cukup boy ah. Memang cantik gila daripada Douglas Luiz. Tu tak boleh nak kata apa lah. Memang tak boleh nak salahkan goalkeeper ke, nak salahkan benteng ke. Bagi aku tu perfect free kick lah. Tapi kalau kita nak compare prestasi pasukan Spurs waktu first half berbanding dengan second half bagi aku mereka getting better lah. Tapi bagi aku dah agak terlambat lah. Aston Villa dah dapat gol, mereka dah main bertahan, pasukan Spurs baru nak main attack. Dan lain kali mereka dapat gol penalti je. Lepas tu dekat hujung-hujung perlawanan dapat gol tapi offside pula. Dan aku rasa dalam game ni Aston Villa memang deserve menang. Tapi aku rasa kalau seri pun memang deserve. Sebab Spurs memang improve banyak waktu second half.
Next game kita tengok bakal juara EPL pada musim ni iaitu pasukan Manchester City lawan dengan Everton. MC menang selesa 3-0. Walaupun result ni nampak macam mudah je untuk pasukan Manchester City, tapi tak semudah yang dijangka. Sebab pasukan Everton, mereka ni dalam satu momentum yang cukup bagus. Selepas mereka mengalahkan satu pasukan Brighton yang boleh kata pasukan kuat juga dalam EPL musim ni dengan jaringan 5-1. So bila masuk dalam game ni, mereka masuk dengan confident dan hang dapat nampak beberapa kali mereka cuba untuk try gawang Ederson. Dan aku rasa kalau mereka dapatkan sekurang-kurangnya 1 gol pada awal permainan, aku rasa permainan ni akan berubah dan pasukan Manchester City akan jadi pressure. Mungkin MC akan menang juga ataupun pasukan Everton paling kurang boleh seri. Tapi disebabkan mereka tak dapat kill the chance, bila pasukan Manchester City dah dapat retak, memang habislah mereka. Tapi sayang mat, walaupun pasukan Everton mula-mula mereka ni bertahan dengan agak baik, kecuali Mason Holgate lah, dia selalu buat high. Mereka tak tahu Gundogan ni dulu pemain takraw bola sepak dekat sekolah menengah dia tahu. Dia main sampai ke peringkat daerah nak masuk peringkat negeri. Bila nak masuk ke peringkat negeri, coach tak pilih dia, coach pilih kawan dia sebab pilih bulu. Tu lah kali merajuk, lepas tu main bola pula. Dan hang dapat nampak libasan cukup bagus daripada Gundogan. Tu hasil daripada main takraw dia lah tu. Gundogan game ni memang OP lah mat. Aku tak tahu lah nak kata apa kat dia. Memang perfect midfielder. City bagi je lah kontrak baru dekat dia. Rugi kalau terlepas dia ni. Mungkinlah Pep Guardiola dan nak pakai taktik baru pada musim depan. Tapi kalau nak biarkan player sekelas macam Gundogan ni keluar daripada Manchester City dengan percuma je, aku rasa memang sangat-sangat rugi. Barca tu duk parti lama dah Gundogan tu. Barca ni memang suka jenis-jenis barang free. Tapi Gundogan ni dia memang jenis last minute punya orang lah. Dekat hujung-hujung musim waktu tu lah dia perform gila. Baru skor, lepas tu assist pula dekat Haaland. Lepas tu skor satu free kick yang cukup cantik dan juga tenang untuk mengalahkan Pickford dalam game ni. Bagi aku 2 gol cepat pasukan Manchester City itulah yang membunuh semangat pasukan Everton. Hang boleh tengok lepas pasukan Man City dapatkan 2 gol tu, pasukan Everton tak ada banyak menyerang, tiba-tiba dia pemain low block pula. Dan sekarang tak silap aku atas minit 70 kot, pasukan Everton keluar cuba untuk dapatkan gol. Tapi sayang lah, defense pasukan City memang solid, memang tenang. Bukan saja City dapat menang dalam game ni, City juga dapat rehatkan pelik utama mereka. Macam De Bruyne dalam game ni tak main pun. Dan next game kita nak tengok pasukan Liverpool lawan dengan pasukan Leicester yang baru saja lawan awal pagi tadi. Dalam game ni aku boleh kata Liverpool memang deserve menang, pasukan Leicester memang layak kalah. Bukan setakat layak kalah, dengan cara permainan macam ni aku rasa Leicester City memang tak layak main dekat EPL. What a downfall lah mat. Hang tengoklah Leicester ni daripada juara EPL, tiba-tiba sampai nak tersingkir daripada EPL. Ni memang salah satu sebab dia adalah salah pemilik depa lah, yang selalu sangat jual player world class depa dan gantikan dengan player mediocre. Hang boleh tengok depa lepaskan Schmeichel, depa gantikan goalkeeper daripada Cardiff City, depa jual Fofana dekat Chelsea, depa ganti player macam Faiz tu je. Dalam pasukan Leicester lah ni, kalau hang tengok berdasarkan prestasi semasa, pemain yang layak main dekat EPL bagi aku seorang je, iaitu James Maddison. Yang lain semua tak perform musim ni. Jamie Vardy tu terkecuali lah sebab dia dah tua dah. Tapi player macam Tielemans, macam NDD, macam Ricardo Pereira yang selalu perform dulu, musim ni memang tenggelam. Dan dalam game ni, mereka lawan dengan pasukan Liverpool yang tengah ada momentum yang cukup bagus, memang habis mereka kena hanyut. Tapi awal-awal, aku bagi respect dekat fan-fan Leicester City. Mereka bagi sokongan penuh dekat pasukan Leicester City. Mereka tahu pasukan Leicester City berkemungkinan besar akan tersingkir musim ni. Tapi still mereka bagi support untuk pasukan Leicester City. Tapi sayang, player-player Leicester City tak banyak kepercayaan penyokong mereka tu dengan bermain buruk dalam game ni. Pasukan Liverpool memang bermain dengan teratur, tapi awal-awal kita dapat nampak pasukan Leicester City cuba untuk dapatkan gol. Tapi salah satu sebab pasukan Leicester City gagal untuk dapatkan gol adalah disebabkan sikap individuality. Aku bukan kata player-player dekat atas ni selfish, tapi hambailah dekat bahagian midfield dan juga defense. Player-player Leicester City selalu sangat hold bola. Cuba dribble player-player Liverpool yang buat high press dekat mereka. Memang payahlah nak lepas. Benda boleh passing awal tapi mereka passing lewat. Walaupun pasukan Leicester City nampak bersemangat pada awal-awal permainan, tapi pasukan Liverpool keep calm dan mereka tunggu masa sesuai untuk attack. Dan akhirnya tiba masa dia, satu kesilapan dilakukan oleh Faiz tu. First half memang teruk gila dia ni. Bagi aku mistake tu lah yang buatkan mood player pasukan Leicester City down waktu tu. Ketujuh skor 2 gol dalam game ni. Salah assist 3 tau. So first half aku boleh kata memang disaster performance untuk pasukan Leicester City. Walaupun mereka ni memulakan perlawanan dengan agak meyakinkan, lepas Liverpool skor 2 gol dan juga hampir skor gol ketiga pada separuh masa pertama, pasukan Liverpool memang dominan dalam game ni. Masuk sekarang tetap sama juga, Liverpool control game juga, tapi aku dapat nampak sedikit peningkatan daripada pasukan Leicester City, tapi itu tak cukup untuk mengalahkan pasukan Liverpool. Lagi-lagi gol cantik daripada Arnold tu kan, daripada lock kotak penalti, memang cukup bagus yang free kick tu. Tapi yang aku pelik tu, waktu first half Faiz buat high, second half Johnny Evans pula buat high.
Faiz first half memanglah aku kutuk dah kuota tak bagus, tapi second half cukup bagus tau. Macam prime Harry Maguire kat Leicester City. Buat interception, buat blocking, buat tackle yang tepat. Tapi benda tu dah terlambat sebab waktu first half dia teruk. Dan Liverpool sebenarnya ada chance untuk skor lagi banyak gol dalam game ni. Dan salah satu chance yang Salah terlepas depan panggung tu memang sayang gila. Tapi bagi aku good game untuk pasukan Liverpool. Sekali lagi mereka dapat clean sheet. Dan sebut pasal clean sheet, hampa rasa siapa pilihan hampa untuk man of the match dalam game ni? Adakah bagi hampa Curtis Jones yang telah skor 2 gol dalam game ni? Ataupun Arnold yang skor gol free kick cantik tu? Ataupun Salah yang telah buat hat-trick assist dalam game ni? Tapi personally bagi aku man of the match dalam game ni adalah Alisson. Alisson dalam game ni memang perfect goalkeeper lah. Inilah contoh sweeper goalkeeper yang memang perfect. Dalam game ni Liverpool main highline tau. Liverpool memang macam selalu lah mereka ni main highline. Tapi sebab pasukan Leicester City gagal untuk dapatkan gol adalah disebabkan kehebatan Alisson. Dia ni bukan saja block shot mereka tau. Malah dia ni menghentikan bola sebelum sampai dekat kaki play mereka. Banyak kali tau, bukan sekali dua. Aku memang puji gila lah Alisson dalam game ni. Pergerakan yang memang confident dan dia dah ready dah nak clear bola tu sebelum bola tu dihantar lagi. So bagi aku man of the match dalam game ni adalah Alisson. So top 4 race still lagi on dan Alisson still lagi berpeluang untuk ligan De Gea. Tu pun kalau De Gea tak dapat clean sheet lagi daripada 3 game nanti. Kalau De Gea dapat sekurang-kurangnya 1 lagi clean sheet, dia akan menang sorang-sorang lah goda geluh nanti. Sebut pasal De Gea, kita masuk game Manchester United. Manchester United lawan dengan Wolves, MU menang 2-0. Walaupun kemenangan ni nampak convincing untuk Manchester United, dapat 2 gol lepas tu dapat clean sheet pula. Tapi personally bagi aku Manchester United bernasib baik juga sebab pasukan Wolves pun barai dalam game ni. Tapi aku kata luck tu bukanlah Manchester United main buruk sangat. Manchester United main bagus dalam game ni, tapi macam biasalah finishing depan kotak penalti. Tapi satu benda yang merisaukan adalah De Gea tau. Aku tak tahu lah pasal apa De Gea tiba-tiba lah ni kurang confident. Nampak sangat tau dia ni kurang confident dalam game ni. Setiap kali dapat bola, play-play pasukan lawan berani untuk press dia dan dia ni nampak gugup untuk lepaskan bola. Banyak kali juga dia clear bola yang melalut. Memanglah kita tahu killer De Gea ni selalu tak elok. Tapi yang dapat nampak pressure dekat dia tu, walaupun play jauh daripada dia, tapi nampak dia tak confident. Dan dalam game ni man of the match bagi aku adalah Bruno Fernandes lah. Eriksen dalam game ni agak barai sikit. Banyak passing belakang, banyak hold bola. Casemiro akhirnya telah temui prestasi dia semula selepas berprestasi buruk dalam beberapa game kebelakangan ni. Matias skor tu, siap tabik tu, macam gol dia tu style sangat. Tap in je. Tapi bagi aku baguslah untuk confident dia. Dan Manchester United terpaksa menunggu sampai minit ke-94 tau untuk skor gol kedua. Dan Garnacho yang baru masuk beberapa minit tu lagi function daripada Sancho yang main 82 minit. Aku tak tahulah apa yang Sancho buat. Aku rasa dia ni tak ada pressure pun sebab fan-fan Manchester United lah ni bagi harapan dekat dia tau. Tapi dia still dengan cara permainan dia macam tu. Dia selalu slowkan attack. Dan aku rasa Sancho memang rugi gila lah tak gunakan peluang Garnacho injured untuk perform bersama pasukan Manchester United. Aku rasa lepas ni Sancho memang susah nak masuk first E. Tapi lain lah kalau dia ada gambar Ten Hag buat benda pelik-pelik kau, memang dia akan dapat main lepas ni. Tapi overall bagi aku dalam game ni memang good game untuk Manchester United. Substitution bagi aku berfungsi lah. Waktu tu dah lah tengah cuak 1-0, tiba-tiba Noah Maguire masuk. Bukan setakat Maguire, dia masukkan Whitehorse. Tak cukup dengan Whitehorse, dia masukkan Fred pula. Tapi tu je yang Manchester United ada, kena terima je lah. Whitehorse tu masuk awal lagi lah. Fred dalam game ni barulah nampak aura sambar dia tu. Tidak sebelum ni nampak macam sambar je. So itulah kemenangan bagi aku deserve untuk pasukan Manchester United. Tapi lepas ni Manchester United kena kill the game awal lagi lah. Lepas ni mereka akan jumpa pasukan Bournemouth. Chelsea pun menang tau dengan Bournemouth. So kita tengok game terakhir, juara kedua EPL pada musim ni, iaitu pasukan Arsenal. Bagi aku memang sayang gila lah Arsenal. Daripada awal musim, tak start lagi game, mereka dah league table dah tau. League table punyalah lama, sampai statistik mereka lagi bagus daripada Arsenal Invisible. Lepas tu tiba-tiba nak botol EPL pula. Dalam last 5 game EPL termasuk dengan Brighton ni, mereka just menang 2 game je. Mereka menang dengan Chelsea, menang dengan Newcastle. Kalah dengan Manchester City, bagi aku benda tu tak apalah sebab Manchester City. Tapi poin-poin yang rugi, mereka seri dengan pasukan Southampton. Mereka kalah dengan pasukan Brighton 3-0. Yang mana aku rasa result 3-0 ni bagi aku unexpected result lah. Sebab lawan dekat Emirates. Untuk pengetahuan apa, pasukan Arsenal adalah antara pasukan terbaik kalau main dekat home. Tapi tiba-tiba semalam semua tak jadi. Aku rasa mereka ni pressure dengan pasukan Manchester City yang dah menang dengan pasukan Everton. Daripada goalkeeper ke defense memang tak menjadi. Ben White memang jadi lubuk dekat Mitoma dan juga Enciso. Tapi bagi aku first half Arsenal main bagus tau. Cuma mereka tak dapat convert chance yang ada. Walaupun awal-awal pasukan Arsenal ni macam mereka ni pegang game, tapi attacking pasukan Brighton lagi efektif. Tapi masuk second half dengan satu mistake, walaupun ada kekasaran yang berlaku, Kiwior tu sampai terbuka kasut. Tapi bagi aku, hang as a player, lagi-lagi depan gol, lagi-lagi hang to defend pula. Tak kira lah baju hang rabak ke, kasut hang koyak ke, kasut hang hilang ke, hang tetap kena berdiri juga main untuk clear bola tu. Sebab bagi aku gol tu memang gol yang tak
tak patut bolos lah untuk pasukan Arsenal. Dah lah waktu tu attacking pasukan Arsenal tumpul. Midfield pasukan Brighton pula makin menjadi-jadi. Mereka ni memang kontrol gila game second half. Jorginho yang dipuji melangit game lepas tu, tiba-tiba game ni kembali ke performa asal dah. Odegaard nampak struggle waktu second half. Lepas tu buat mistake pula bolos gol yang macam tu. Tak cukup macam tu, Brighton jual Trossard tu bukan saja-saja. Rupanya mereka bagi kerja baru dekat Trossard jadi agent. Noh, memang buat mistake pula. Dan kalau tengok overall game, bagi aku Brighton memang deserve menang dalam game ni. Arsenal tak tahulah apa masalah mereka dalam game ni. Daripada goalkeeper sampai ke striker semua tak menjadi. Saka off form, Martinelli yang masuk tiba-tiba injured pula, sayang. Masuk Trossard bukan menambahkan kekuatan pasukan Arsenal, menambahkan kekuatan pasukan Brighton. Walaupun dia ni ada jugalah beberapa track yang dia buat. Midfield battle memang Brighton menang gila. Tapi bagi aku sangat-sangat sayang Arsenal gagal untuk menang EPL disebabkan mentaliti mereka ni yang masih rapuh. Tapi itulah, mereka ni masih muda lagi dan ada masa lagi untuk develop. Dah 2 musim berturut-turut dah mereka prestasi jatuh dekat hujung musim. Musim lepas mereka fight untuk UCL Sport, tiba-tiba prestasi mereka jatuh, dapat dekat pasukan Spurs. Musim ni mereka fight untuk title, tiba-tiba dengan prestasi yang sangat buruk dekat hujung musim, membuatkan pasukan Manchester City yang memang jauh ketinggalan daripada mereka, boleh liga mereka balik. So itulah video review pada kali ini. Minta maaf lah kalau ada apa-apa kekurangan. Hampa boleh komen apa pendapat hampa untuk incoming games nanti. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.